Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hazizah yang akan mengajar subjek RBT. Salam perkenalan buat semua anak-anak. Semoga anak-anak sihat. Diharap anak-anak dah bersedia dengan kelas pertama kita. Hari ini saya akan ceritakan secara ringkas tentang RBT. Antara tajuk-tajuk yang terdapat dalam reka bentuk teknologi tingkatan 1 ialah pengenalan kepada RBT, pengurusan projek, proses reka bentuk, lakaran dan aplikasi teknologi. Secara ringkasnya, ada 5 bab yang akan kita perlu habiskan sepanjang tempoh tahun ini, insya-Allah. Kita akan belajar membuat lakaran. Kita akan belajar membuat lakaran 3 dimensi. Apa itu lakaran? Lakaran ialah contengan berbentuk garisan, gambar atau simbol bahasa. 3D itu apa pula? 3D ialah 3 pandangan bagi sesuatu produk, iaitu pandangan atas, hadapan dan sisi. Anak-anak, ini merupakan contoh lakaran 3D. Kalau kita perhatikan pada gambar topi dan beg, kita nampak pandangan daripada atas, hadapan dan juga sisi. Sama juga dengan beg yang di bawah tu. Kita juga nampak pandangan dia daripada atas, depan dan juga sisi. Inilah yang kita panggil sebagai lakaran 3D. Cuba kita perhatikan gambar rajah ini. Ini ialah gambar rajah sebuah dapur. Rajah ini terdiri daripada pandangan hadapan dan juga pandangan atas bagi sebuah dapur. Ini kita kenali sebagai lakaran 2D. Manakala ini ialah lakaran 3D. Kerana lakaran ini kita nampak pandangannya daripada atas, hadapan dan sisi. Berbanding dengan lakaran 2D yang tadi. Selain daripada itu, kita juga akan banyak menghasilkan mockup. Apa itu mockup? Mockup ialah model ulukan, di mana kita akan menghasilkan mockup dengan bahan-bahan terpakai. Sepanjang belajar RBT, kita akan kerap menggunakan perkataan lakaran 3D dan mockup. Baiklah anak-anak, tanpa membuangkan masa, kita teruskan pelajaran kita hari ini dengan bab 1, iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Ada 3 perkara yang perlu kita ketahui melalui bab ini, iaitu yang pertama, dunia reka bentuk, kedua, kepentingan reka bentuk, dan yang ketiga, invensi dan inovasi. Baik, kita tengok bab 1.1 berkenaan dengan dunia reka bentuk. Terdapat 3 definisi yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, definisi reka bentuk. Definisi reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan satu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Contoh yang paling mudah, kamu nak mereka sebuah lampu tidur. Maka, kamu perlu memikirkan apakah bahan-bahan yang diperlukan, alatan yang diperlukan, serta proses dan langkah-langkah untuk menghasilkan sebuah lampu tidur. Definisi kedua ialah definisi teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Dengan ringkasnya lagi, teknologi ini berfungsi untuk memudahkan tugas manusia. Contoh, kalau dulu ibu kamu di rumah menyapu
ataupun membersihkan lantai di rumah menggunakan penyapu. Tetapi dengan adanya teknologi, maka terhasillah penyedut hampa gas. Dengan adanya penyedut hampa gas tadi, maka kerja harian ibu kamu di rumah menjadi lebih mudah. Jadi, fungsi teknologi tadi adalah untuk memudahkan tugasan manusia. Daripada penyapu lidi, kita tukarkan kepada penyedut hampa gas. Definisi yang ketiga ialah definisi reka bentuk dan teknologi. Gabungan daripada yang pertama dan yang kedua. Reka bentuk dan teknologi merupakan gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Jadi kesimpulannya, apa jua produk yang kita hasilkan melalui reka bentuk adalah untuk memudahkan tugasan kita. Baiklah, kita teruskan tajuk kita yang seterusnya, iaitu elemen reka bentuk. Elemen reka bentuk terdiri daripada 1. Garisan, 2. Rupa, 3. Bentuk, 4. Tekstur, 5. Saiz, 6. Warna dan 7. Ruang. Kita teruskan dengan maksud elemen. Elemen ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Menzahirkan. Apa yang awak faham dengan perkataan menzahirkan? Nama lain bagi menzahirkan ialah menampakkan. Contoh, saya ingin mencipta sebuah beg yang boleh digunakan sama ada di waktu hujan atau panas. Saiznya boleh diubah sesuai. Warnanya boleh ditukar-tukar mengikut mood yang memakai. Kemudian beg itu boleh ditarik dan juga disandang. Boleh kamu bayangkan? Mesti sukar. Jika kamu boleh bayangkan pun, mesti tak sama seperti apa yang saya nak gambarkan. Untuk mengelak perkara ini berlaku, maka apa yang perlu saya buat? Saya akan melukis ataupun membuat satu lakaran mengenai beg yang hendak saya cipta. Untuk membuat lakaran itu, maka saya akan masukkan elemen-elemen tadi. Daripada 7 elemen yang ada, saya akan terapkan dalam lakaran saya. Sehinggalah kamu boleh nampak bagaimanakah rupa beg yang ingin saya cipta. Itulah fungsinya lakaran. Baiklah, sekarang kita lihat satu contoh lakaran. Apa nama lakaran ini? Lakaran ini ialah lakaran 3 dimensi. Kenapa kita panggil dia lakaran 3 dimensi? Kerana lakaran ini terdiri daripada 3 pandangan. Pandangan yang pertama, pandangan atas. Pandangan yang kedua, pandangan hadapan. Dan pandangan yang ketiga, pandangan sisi. Sebab itu kita kenali lakaran ini sebagai lakaran 3 dimensi. Okey, kita kena pasti elemen-elemen yang ada pada lakaran ini. Elemen yang pertama ialah elemen garisan. Di manakah garisan itu berada? Okey, garisan yang pertama kita akan nampak garisan menegak. Garisan yang kedua kita nampak ialah garisan menyerong. Serta
yang ketiga kita akan nampak garisan mendatar. Daripada garisan-garisan ini, maka terhasil elemen yang kedua, iaitu rupa. Tahukah kamu di mana yang dinamakan sebagai rupa? Okey, rupa yang pertama yang kita nampak ialah rupa di sebelah sisi kanan. Rupa yang kedua yang berada di sebelah kiri. Rupa juga berada di bahagian atas objek. Jadi daripada gabungan-gabungan garisan tadi menghasilkan rupa. Daripada rupa, maka kita akan dapati elemen yang ketiga ialah bentuk. Yang manakah dinamakan bentuk? Bentuk ialah menyeluruh mengenai objek ataupun lakaran yang kita buat. Apakah nama bentuk ini? Bentuk ini ialah kubus atau cube. Okey. Jadi elemen yang kita dah jumpa, pertama garisan, kedua rupa, ketiga bentuk. Elemen yang keempat yang boleh kita dapati di sini ialah ruang. Di manakah ruang berada? Ruang berada di dalam bentuk ini. Ruang berada di dalam bentuk. Untuk menerangkan dengan lebih jelas elemen ruang, kita beralih kepada rajah ini. Di manakah ruang terhasil? Ruang berada di dalam bentuk ini. Elemen yang kelima ialah warna. Apakah warna yang ada pada cube kita? Kita dapati ada warna kuning, biru dan hijau. Apakah elemen yang seterusnya? Elemen seterusnya ialah tekstur. Apa itu tekstur? Tekstur ialah keadaan permukaan bagi sesuatu produk ataupun objek. Okay, kita dapati tekstur bagi cube atau kubus ini ialah licin. Kalau kita rasa di bahagian permukaan cube ini, ianya licin. Serta elemen yang terakhir ialah saiz. Saiz ialah jarak ataupun ukuran bagi objek tersebut. Jadi ketujuh-tujuh elemen terdapat pada lakaran ini. Dengan adanya elemen, maka terhasillah lakaran dan elemen tadi membantu menzahirkan objek ini. Baiklah anak-anak, itu saja yang berkaitan dengan elemen reka bentuk. Jadi pelajaran kita hari ini, kita telah mengetahui dua perkara, iaitu yang pertama berkaitan dengan definisi, perkara yang kedua berkaitan dengan elemen reka bentuk. Seterusnya kita akan menonton satu video yang berkaitan bagaimana membuat lakaran 3 dimensi. Seterusnya kita akan menonton bagaimana cara membuat lakaran 3D sebuah pencil box.
Bagi memudahkan untuk kamu membuat nota ringkas, kamu boleh merujuk pada paparan ini. Bagi mengakhiri kelas kita pada minggu ini, kamu diminta untuk membuat nota ringkas berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu definisi reka bentuk dan elemen reka bentuk. Kamu boleh membuat nota ringkas tu sama ada dalam testpad atau kertas kosong atau buku. Sahaja untuk kelas kita minggu ini. Semoga kita akan berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Stay safe. Kita jaga kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.